Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pertamanya saya mengucapkan tahniah dan selamat datang ke UiTM Perlis. Bagi memberkati majlis kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin, amin ya Rabbil Alamin. Saya Hanisa Hassan, penulis pendaftar kanan bahagian hal ehwal akademik. Pagi ini berkongsi sedikit maklumat dengan semua pelajar berkaitan dengan pengurusan akademik untuk pengetahuan semua pelajar. Kita ada dua unit besar, iaitu bahagian hal ehwal akademik dan juga bahagian hal ehwal pelajar. Bahagian hal ehwal akademik menguruskan mengenai pembangunan akademik pelajar, manakala bahagian hak ehwal pelajar lebih kepada kebajikan pelajar mengenai penempatan dan kemudahan-kemudahan. Okey, ini adalah pejabat hak ehwal akademik. Bangunan ini menempatkan pejabat Timbalan Rektor Hak Ehwal Akademik, pejabat HCA, pejabat Ketua Pusat Pengajian, bilik koordinator program dan juga bilik pensyarah. Manakala ada bangunan lain seperti di kompleks kita menempatkan bilik pensyarah, bilik kuliah dan juga makmal. Dan kita ada lagi 2-3 blok, blok Al-Farabi 1, Al-Farabi 2, Al-Farabi 3 dan lain-lain kemudahan yang disediakan khas untuk pembelajaran dan pembelajaran di UiTM. Okey, untuk ni kita kena mengetahui jugalah sejarah penubuhan ITM kepada UiTM. Pada tahun 1956 dinamakan sebagai Dewan Latihan Rida. 1965 dikenali sebagai Maktab Mara. 1967 Institut Teknologi Mara. 1996 Institut Teknologi Mara dengan pindaan Akta 173, iaitu memberi kuasa penganugerahan ijazah sehingga peringkat PhD. Dan untuk makluman juga, kita dekat UiTM Perlis kita ada peringkat pengajian pra, diploma, degree, master dan juga PhD. Pada tahun 1999 UiTM ditukarkan kepada Universiti Teknologi Mara. Untuk makluman, UiTM Perlis merupakan kampus ketiga daripada semua kampus-kampus lain. Ini adalah carta organisasi fakulti dan jabatan di bawah bahagian hal ehwal akademik. Bahagian hal ehwal akademik diketuai oleh Timbalan Rektor Hal Ehwal Akademik, iaitu Profesor T.S. Dr. Muhammad Azlan Muhammad Ishaq, dan dibantu oleh Ketua Pusat Pengajian fakulti. Dan setiap fakulti kita ada koordinator program yang menyokong program-program di UiTM Perlis. Manakala bagi membantu pengurusan pentadbiran hal ehwal akademik, di bawah hal ehwal akademik kita ada unit pentadbiran dan rekod, unit peperiksaan dan pencetakan. Unit pentadbiran dan rekod diketuai oleh saya, manakala unit peperiksaan dan pencetakan diketuai oleh Puan Nur Syamilah binti Muhammad Sabri. Ini adalah pembantu takbir yang membantu dan menyokong pengurusan pentadbiran akademik di UiTM Perlis. Untuk bahagian pentadbiran kita ada 3 pembantu takbir, dan unit rekod dan pelajar kita ada 3 pembantu takbir. So, setiap kerani di dalam pejabat mempunyai fungsi masing-masing lah. Bagi kerani di unit rekod, mereka ada seorang atau kerani akan menjaga sekurang-kurangnya 2 ataupun 3 fakulti. Sesi pagi ini saya mulakanlah dengan panduan pengaktifan akaun Google Pelajar UiTM. Seperti yang kita sedia maklum, setiap pelajar perlu mengemaskini akaun Google Pelajar supaya pelajar boleh akses
sistem New Future ataupun Student Portal, yang mana ini merupakan salah satu email yang penting yang perlu diaktifkan. Okey, untuk email yang kalau kita tengok ada nombor pelajar, lepas tu student.uitm.edu.my, ini lebih kepada untuk penggunaan YouFuture iaitu kelas dan juga untuk akses student portal. Manakala email yang isiswa.uitm.edu.my ialah memberi peluang kepada pelajar untuk mengguna aplikasi dalam Microsoft 365. Saya sedia maklum kepada pelajar dah arif dan telah mengemas kini email yang saya tunjukkan tadi. Jadi kita mulakan, saya tunjukkan sikit apakah item-item ataupun keperluan pelajar untuk akses dalam iStudent Portal ni. Okey, kalau kita tengok apabila pelajar masuk kepada website UiTM Place ataupun web iStudent Portal, kita akan nampak ada beberapa menu penting yang ada kat muka depan tu lah, seperti administration, academic, examination, convocation, student affair dan juga student login. Ini adalah muka depan kalau kita masuk dalam web itu welcome to iStudent Portal. Okey, kalau kita klik dekat menu akademik, kita akan nampak dekat sini banyak menu yang sini, yang inilah saya rasa yang menu yang penting untuk student hadam lah. Okey, kalau kita tengok dekat menu inilah kita akan tengok class timetable. Menu yang kedua itu ialah menu RMP, maknanya dia bagi pelajar-pelajar yang mendapat status D3 hingga D7, dia gagal dia punya keputusan peperiksaan. So untuk membuat rayuan, klik menu ni lah. Manakala menu yang nombor 3 itu ialah Statement of Status Student, ialah gunanya ialah apabila pelajar mendapat status gugur taraf. Okey, untuk gugur taraf ni saya terangkan sikit, ialah apabila pelajar mendapat gugur taraf apabila pelajar tidak mendaftar khusus ataupun membayar yuran pada satu-satu semester. Manakala menu e-course registration ialah untuk pelajar mendaftar khusus pada tiap-tiap semester. Dalam menu academic regulation, di sini kita boleh semak peraturan-peraturan akademik yang mana pelajar memang kena hadam dan kena faham apakah peraturan-peraturan akademik yang termaktub untuk pelajar pelajar hadam tahu apakah status-status yang penting sebagai pelajar. Menu yang ketiga ialah academic transcript, iaitu kalau kita nak mohon, apabila pelajar dia nak mohon mini transkrip untuk kegunaan ni lah, mini transkrip kita boleh mohon di sini, akan cetak kat sini. Special leave application ni adalah kalau pelajar mohon untuk cuti khas, tangguh pengajian. Okey, menu seterusnya ialah academic calendar. Academic calendar ini mengandungi tarikh-tarikh penting untuk satu-satu semester itu. Dan yang last tu ialah menu MUET calendar. Maksudnya kalau pelajar yang belum mengambil MUET, kita adalah tarikh-tarikh penting, pelajar boleh rujuk kat sini lah. Okay, menu seterusnya ialah menu mengenai pengurusan peperiksaan lah. Kalau nak kita tengok macam slip keputusan peperiksaan ED ni lebih kepada pelajar-pelajar ijazah sarjana muda. Okey, dekat sini kita lebih tengok mengenai kebajikan pelajar lah. Dan kalau kita nak tengok alumni dan juga nak daftar resident community, ni lebih kepada menu mengenai pengurusan hak ehwal pelajar. Okey.
Okey, ini adalah iStudent Portal. Okey, untuk kita nak akseskan kepada maklumat yang tadi ni, yang khas pengkhususan untuk pelajar tu sendiri, maknanya dia maklumat peribadi pelajar. Dia nak macam daftar kursus tadi, dia nak tengok timetable pelajar. Pelajar kena login dulu dalam iStudent Portal. Okey. Kalau kita tengok kat sini, tata cara untuk student access ataupun sign in untuk iStudent Portal adalah pelajar perlulah memasukkan enter your student ID, masukkan, ini untuk kali pertama lah. Lepas tu password ialah menggunakan IC pelajar. Okey, apabila pelajar dah sign in, pelajar nanti dinasihatkan untuk tukar password iStudent Portal. Sebab iStudent Portal ni menyimpan maklumat-maklumat peribadi kita. So lebih baik kita tukar password supaya orang lain tak boleh akses lah. Ini orang kata apa, macam data peribadi kita. Okey. Okey. Macam saya kata tadi, dekat menu ataupun ikon akademik tu, kita ada e-course registration, mini transcript, examination results dan student letter. Okey. Dekat e-course registration tu kan, pelajar dah mendaftar subjek itu kan, dah semua dah selesai pendaftaran subjek, so kita pakai yang ni lah. Untuk mini transcript ni, kita akan selalunya pelajar ni dia akan guna mini transcript ni kalau untuk permohonan zakat, nanti bila dah sebab dekat sini di mini transcript ni dia cuma ada keputusan. Kalau kata pelajar sekarang, contohlah pelajar yang semester 5, dia akan menyimpan, kita akan cetak 5 semester punya keputusan. Okay. Kalau examination result ni yang lebih kepada keputusan semester semasa. Jadi pelajar untuk examination result ni saya cadangkan nanti pelajar bila dah boleh semak keputusan peperiksaan pada semester tu, pastikan anda simpan PDF keputusan peperiksaan tu. Sebab kadang-kadang, bukan kadang-kadang lah, memang kita akan ada satu tarikh yang mana mini transcript tu, menu mini transcript akan ditutup. Tapi pelajar nak guna keputusan peperiksaan. Jadi maknanya kalau kita simpan PDF keputusan peperiksaan, so kalau menu mini transcript tutup, kita boleh cetak examination result yang by semester. Untuk yang menu student letter ni, nanti saya katakan kita ada beberapa jenis surat yang kita boleh jana daripada iStudent Portal.
Okey, kalau kita tengok mini transcript application ni, apabila pelajar mohon mini transcript, pelajar akan ada nampak dekat situ date apply purposely untuk apa. Payment status ialah kita chargekan satu mini transcript RM1. Ini pelajar bayar online lah. Okey, status ni apabila pelajar dah mohon mini transcript, bahagian hak ehwal akademik akan semak. Dan bila kita approve, pelajar boleh mencetak mini transcript tu. Dia akan dapat daripada email yang kita daftar tadi ni. Tu yang saya kata tadi, email tu kena email yang yang bagi samalah, yang muktamad, yang sama dengan dalam student portal, supaya apa-apa maklumat yang kita dapat tu dapat disalurkan dengan tepat. Okey, untuk mini transcript yang kita apply ni, selalunya dia valid selama 3 bulan. Jadi you boleh cetak dan terus mencetak dalam 3 bulan lah. So dekat sini ialah khas untuk mini transcript. Minta maaf noh, suara saya memang serak-serak, sakit engkung sikit. Okey, tadi kan dalam menu student letter tu, pelajar boleh jana sendiri surat untuk keperluan pelajar untuk apa-apa purpose lah. Okey, kalau surat yang pertama itu ialah surat pengesahan tamat. Jadi pelajar sekarang baru Part 1, surat pengesahan tamat tu tak ada keperluan lah. Tapi untuk pelajar, surat yang kedua ialah surat pengesahan pelajar. Pada kalau nak guna untuk mohon zakat, ataupun parent nak guna untuk apa-apa yang membuktikan kata pelajar ni tengah mengikuti pembelajaran. So maknanya pelajar boleh terus jana surat daripada student portal ni lah, tak perlu datang kepada bahagian hak ehwal akademik. Yang surat yang ketiga itu ialah surat pengesahan juga, tapi menunjukkan kata pembelajaran dan pembelajaran di dalam DUITM dijalankan di dalam mode medium bahasa Inggeris. Okey, kalender akademik. Ini adalah satu masa takwim. Setiap semester kita ada kalender akademik. Pelajar pentinglah untuk pelajar mengetahui tarikh-tarikh penting dalam kalender akademik. Setiap semester kita akan keluarkan kalender akademik setiap yang berbeza-beza lah, sebab di tarikh dia berbeza. Tapi kebanyakan aktiviti itu adalah sama lah. Dan pelajar boleh akses kalender akademik tadi dalam student portal. Okey, ini adalah contoh kalender akademik yang untuk semester ni. Kalau kita tengok di kalender akademik tu, dia ada tarikh-tarikh penting seperti persetujuan masa klik terima program, pendaftaran kursus, add and drop kursus, tarikh-tarikh kuliah, tarikh bayar yuran, tarikh mencetak peperiksaan, dan untuk tarikh-tarikh cuti. Itu yang penting. Tarikh-tarikh cuti yang kita nak merancang nak balik kampung kan. So maknanya dia dekat kalender akademik lah. So tak perlulah nak tanya bila cuti, bila exam. Jadi dalam kalender akademik ni lah pelajar boleh rujuk semuanya. Okey. Okey, saya nak bagi contoh pendaftaran kursus. Okey, kalau kita tengok kalender akademik tadi, kita tengok untuk semester ni tarikh akhir untuk tambah ataupun gugurkan kursus-kursus untuk setiap semester yang tu ialah pada 30 Oktober 2022. Okey, seperti yang saya kata tadi, kalau pelajar mengikuti FB, HCA ataupun Telegram ataupun website, pihak HCA membantu pelajar juga dengan pemakluman khas. Contoh macam inilah. Kalau kita tengok pemakluman tarikh akhir, tambah dan add drop. Benda ni penting untuk pelajar mengetahui tarikh-tarikh ni supaya pelajar boleh merancang
Kalau dia dah pergi kelas, dia, oh saya belum daftar subjek ni, okey saya tersilap daftar. Inilah tarikh-tarikh penting dia. Sebab kalau ada dalam peraturan akademik, kalau kita tiba-tiba kita nak graduate dah tapi kita baru semak, aku ada lagi satu subjek lah katakan. Jadi kita tak tambah. Jadi bila kita ada juga tarikh pelanjutan, tapi kalau pelajar isu yang macam ni, maknanya kita kenakan bayaran proses tu RM100 untuk satu kod. Jadi mengelakkan kita membayar tambahan RM100, lebih baiklah kita alert tarikh-tarikh yang ditetapkan. Dan contoh-contoh kalau kita tengok dekat FB pun dah ada dekat sini. Kita dah keluar notis awal dah kepada pelajar mengingatkan. Sekarang hari ni 15 hari bulan kan. So ada lagi 2 minggu untuk kita nak add ataupun dropkan subjek-subjek kita. Pendaftaran khusus pelajar UiTM. Ini adalah rutin pelajar untuk setiap semester, yang mana apabila setiap kali buka semester 1, semester 2 sampailah anda tamat pengajian, proses ini adalah proses yang sama yang perlu dilakukan oleh pelajar. Sebagai pelajar, anda perlu mendaftar khusus dan membayar yuran pengajian dalam tempoh yang ditetapkan. Mendaftar khusus tadi start daripada minggu pertama sebelum perkuliahan, kita akan daftar khusus. Dan kalau kita tengoklah kalender akademik tadi, kita kena bayar yuran. Tarikh last bayar yuran pun ada dinyatakan dalam kalender akademik. Bagi kes yang pelajar yang saya kata tadi gugur taraf, yang pertama ialah disebabkan ini salah satu daripada punca mendapat status gugur taraf ataupun GT ialah tidak mendaftar khusus ataupun bayar yuran. Jadi untuk mengelakkan mendapat status gugur taraf, pastikan pelajar mendaftar kursus dahulu. Jika tidak, macam saya tadilah, yang kedua, jika tidak anda akan dikenakan gugur taraf. Apabila selepas daripada tarikh add and drop tadi 30 bulan, akan ada satu dalam kalender akademik tu tarikh untuk anda membuat validate pendaftaran khusus. Maknanya dia validate betul tak kod kursus tu anda semester ni anda patut daftar 5 ataupun 6, betul tak ada 6. Jadi itu yang dipanggil validasi tu. Jadi kita nak sahkan bahawa kod kursus yang kita daftar pada semester tu ialah kod kursus yang akan kita ambil untuk peperiksaan. Kalau kita tengok pula yang ke 1, 2, 3, Oleh itu pastikan pendaftaran khusus dan pembayaran yuran dibuat dalam tempoh yang ditetapkan oleh akademik. Macam tadilah saya kata kena daftar khusus, lepas tu kena validate. Yang keempat, lepas tu kita bayar yuran pada tempoh yang ditetapkan. Kalau kita daftar khusus kita tak bayar yuran pun, kita akan mendapat status gugur taraf. Walau bagaimanapun, sekiranya pelajar mendapat status gugur taraf, kalau kita tengok dalam student portal tadi, pelajar boleh membuat rayuan untuk aktifkan balik status pelajar. Jadi kena buat permohonan. Seterusnya, selepas selesai proses pendaftaran, buat validate, print slip pendaftaran tu untuk simpanan. Di sini saya nak tekankan mengenai tanggungjawab sebagai pelajar. Sebagai seorang pelajar, tanggungjawab anda ialah perlu menyempurnakan perkara-perkara berikut bagi membolehkan universiti memberi perkhidmatan yang cekap dan berkesan. Yang pertama ialah memahami, menghayati dan mematuhi segala peraturan yang digariskan dalam peraturan akademik. Yang kedua, mengambil tindakan sewajarnya bersesuaian dengan peraturan yang digariskan dalam peraturan akademik, iaitu menyempurnakan semua keperluan akademik seperti yang termaktub dalam kurikulum program pengajian yang diikuti universiti. Saya pasti masa perjumpaan dengan ketua pusat pengajian dah bagi pelan pengajian belajar program kod apa yang perlu anda lengkapkan pada setiap semester. Yang kedua ialah membuat pendaftaran khusus dalam tempoh yang ditetapkan tadi, membuat validasi pendaftaran, membayar yuran universiti mengikut masa dan jumlah yang ditetapkan, menghadiri kuliah ataupun latihan amali, latihan industri, praktikum, klinik
artikel yang ditetapkan oleh universiti. Ini adalah bergantung kepada dalam pelan pengajian pelajar lah. Kalau dia kena pelan pengajian tu kena pergi latihan industri, so dia kena completekan latihan industri supaya dapat menamatkan pelan pengajian. Yang ketiga ialah mengambil tindakan proaktif bagi mendapatkan panduan dan nasihat daripada pensyarah, penasihat akademik pelajar, staf pentadbiran, pihak pengurusan kolej, cawangan sekiranya berhadapan dengan sebarang permasalahan akademik. Yang keempat, pelajar bertanggungjawab sepenuhnya terhadap sebarang kesan ketidakpatuhan terhadap peraturan dan prosedur yang ditetapkan. Perkara-perkara ini telah dinyatakan semasa anda mengikuti minggu MDS yang lalu kan. Maknanya kita dah habaq dah, kita dah maklum kata kita ada fakta 173, 174. So sebagai seorang pelajar, inilah tanggungjawab sebagai seorang pelajar. Okey, seperti yang masa perjumpaan dengan Ketua Pusat Pengajian hari tempoh hari, saya pasti semua pelajar sekarang dah ada penasihat akademik. Penasihat akademik ni kita istilah yang mudah kita faham lah. Seolah-olah macam ibu bapa angkat kita masa anda berada di universiti. So kalau kita tengok tugas dan peranan penasihat akademik, okey, tugas dan peranan penasihat akademik ni kita boleh tengok dalam manual penasihat akademik. Kalau kita tengok, ini adalah peranan penasihat akademik. So pelajar boleh baca, boleh tengok mana dia pelajar. Penasihat akademik ni bukan setakat memberi nasihat mengenai kurikulum akademik. Dia juga pelajar boleh berjumpa dengan penasihat akademik kalau ada isu-isu masalah peribadi. Kita boleh kongsi. Kadang-kadang kita rasa macam malu kita nak kongsi maklumat ini dengan kawan-kawan. Tapi kita boleh berkongsi dengan penasihat akademik supaya penasihat akademik boleh memberi nasihat ataupun tunjuk ajar ataupun panduan kepada kita apakah tindakan seterusnya untuk kita ikuti bagi menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi. So dinasihatkan di sini, setiap pelajar pastikan anda berjumpa dengan penasihat akademik sekurang-kurangnya 2 atau 3 kali satu semester. Berjumpa dan mengenali penasihat akademik. Selalunya penasihat akademik akan buat perjumpaan lah dengan semua pelajar-pelajarnya untuk di samping mengenal pasti apakah isu-isu yang boleh dikongsi ataupun diselesaikan bersama. Pelajar boleh datang ke pejabat pensyarah untuk berjumpa dengan penasihat akademik. Saya harap pelajar masih bersama saya lah secara online ni. Okey, minta maaf lah suara saya saya agak sakit kengkung sikit, so suara saya macam sesak basah sikit lah. Okey, yang ini adalah buku peraturan akademik. Buku peraturan akademik ni pelajar boleh download daripada website High Awal Akademik Shah Alam ataupun High Awal Akademik UiTM Perlis. Okay, buku peraturan akademik ini tengok edisi terkini peraturan akademik untuk program diploma dan sarjana muda pindaan 2021 berkuat kuasa mulai Julai 2021. Bagi pelajar PERA, dia orang ada buku peraturan akademik edisi terkini program diploma PERA sendirilah. So pelajar boleh mark turun daripada website ni lah. Okey, ini buku peraturan akademik ni bukan seolah-olah lah, dia macam kitab lah untuk rujukan kepada pelajar. Bila ada isu ni berkaitan dengan cuti khas apabila kita sakit, macam mana kita nak, apa you nak buat. Kalau you gagal subjek ni, apa you nak buat. You nak tak boleh bayar yuran seperti yang ditetapkan. Okey, apa nak buat. Jadi pada saya cadangkan pelajar ambil masa selepas ni baca sikit buku peraturan akademik ni supaya anda faham dan anda akan mudah menjadi macam hala tuju. Kalau ada isu-isu macam ni, apa nak buat. Jadi supaya anda tak panik lah. Okey, ini adalah buku peraturan akademik.
Okey, inilah isi kandungan di dalam buku peraturan akademik. Cuba tengok ada berapa pentafsiran peraturan dan prosedur peraturan akademik tambahan untuk pelajar. Kalau kita tengok dekat sini status pelajar tadi, keperluan akademik, permohonan pengecualian kredit, cuti khas, kalau nak ambil peperiksaan semula macam mana, rayuan macam mana kalau kita gagal. Lepas tu nak tukar pelajar macam pelajar sains sukan tu kan dia nak tukar daripada sepenuh masa kepada status atlet. Jadi maknanya dia sebenarnya boleh rujuk dalam buku peraturan akademik. So kalau ataupun kalau tengok ke bawah tu, tengok kalau ketidakhadiran kuliah, apa tindakan yang kita boleh ambil, macam mana nak kira purata nilai grade PNG, macam mana nak tengok kalau kenakan gantung pengajian sebab apa, tindakan tertib sebab apa. Jadi boleh tengok dekat peraturan akademik ni. Saya ambil sekilas keratan daripada buku peraturan akademik tu. Contohnya macam ni, kalau nak mohon cuti khas, pelajar sepenuh masa boleh memohon cuti khas bagi tempoh maksimum 2 semester. Maksud dia 2 semester tu 2 semester sepanjang pengajian lah. Bukan boleh mohon cuti 2 semester serentak, tak boleh. Dia kena mohon 1 semester. Jadi cara nak mohon tadi ni kan dekat student portal kan ditunjukkan tadi kan, kita boleh mohon melalui student portal, tapi kita kena lampirkan dokumen-dokumen sokongan. Okey, tangguh pengajian. Tangguh pengajian dengan cuti khas ni tak sama. Okey, tangguh pengajian adalah status akhir semester yang boleh diberi dengan persetujuan universiti atas sebab tertentu. Tempoh tersebut tidak diambil kira sebagai tempoh pengajian universiti. Sama juga dengan cuti khas. Kalau anda bercuti khas disebabkan oleh kesihatan, masalah kesihatan. So kalau pelajar semester ni dia cuti khas, katalah dia part 3. So dia cuti khas part 3. Semester depan dia masih lagi part 3 lah. Yuran yang dia bayar pun kita forward ke semester depan. Macam tangguh pengajian ni pula, dia bukan, dia lebih kurang sama dengan cuti khas, tapi dia disebabkan oleh contohnya katalah dia tak boleh, dia program semester tu bilangan pelajar kurang, so maknanya kita tangguhkan pengajian, kita tak offer program tu untuk semester ni. Jadi pelajar cuma perlu mengekalkan status RM55. Itu je. Okey, untuk macam tajuk ketidakhadiran kuliah, kita tengok pelajar yang tidak mencapai kehadiran 80% jumlah temu, pensyarah akan buat laporan kepada bahagian hak ehwal akademik, dan kita akan masuk dalam sesi buat dengan pelajar. Dan kalau kita tengok ke bawah tu kan, pelajar yang disebut dalam perkara 2.14.2 dan 3 akan diberikan grade F. Gagal sebab tidak ada kuliah, diberi status ZZ, dah diberi status ZZ, lepas tu dikenakan pula denda sebanyak RM100. So pelajar jangan ingat kata tak ada kuliah tak apalah. Jadi maknanya pelajar pensyarah berhak untuk buat laporan, dan kita akan pelajar ataupun istilah yang kita panggil tu macam bar. Bar kan pelajar daripada menduduki peperiksaan akhir. Okey, rumusan daripada taklimat saya inilah, ni rumusan tu. Maksud dia rumusan inilah yang dimasukkan kitaran akademik pelajar tu. Dia bermula dengan daftar khusus. Lepas daftar khusus dia kena bayar yuran. Lepas bayar yuran dan juga menghadiri kuliah serentak lah. Okey, lepas daftar khusus tadi dia kena buat verifikasi pendaftaran khusus, mengesahkan subjek-subjek yang didaftarkan tu adalah subjek-subjek yang dia nak akan ambil untuk peperiksaan dan semester tu. Lepas tu kalau pelajar yang macam ada sebab tadi kan tak bayar yuran dengan tak daftar khusus, kita akan bagi status gugur taraf. Okey, jangan lupa ada satu lagi tanggungjawab pelajar ialah mengisi SUFO. Sistem SUFO ni pun kalau tengok dalam akademik tu, dia ada
exit and entrance. So maknanya dia entrance dan exit terbalik pula. Dia kena entrance dulu lah kan, baru dia exit. So maknanya dia apakah pemahaman pelajar apabila mengikuti kursus tu, dia kena isilah dalam SUFO ni, maknanya dia entrance punya survey. Okay, sebab kalau pelajar tidak mengisi entrance SUFO ni, dia tak isi entrance dengan exit, kesannya adalah pelajar tak boleh tengok keputusan peperiksaan. Jadi pentingnya pelajar untuk mengisi SUFO ni, maknanya dia penilaian untuk penilaian pelajar kepada pensyarah. Pensyarah yang mengajak, maknanya isi untuk semua kod. Okay. Selepas isi SUFO, lepas tu kita akan ada tarikh untuk keluarkan jadual waktu peperiksaan. Inilah pelajar tengok, dia tengok tadi dia daftar 5 kod. Tarikh peperiksaan ni bila. Ini untuk kod yang menduduki peperiksaan akhir lah. Okey, apabila tengok tarikh tu, dia kena kena cetak slip menduduki peperiksaan, sebab nanti apabila dia masuk dewan peperiksaan, dia akan tunjuk slip tu. Jadi pengawal peperiksaan akan semak, oh pelajar ni mendaftar kod MGT 160 dan memang tempat yang betul, masa yang tepat. Jadi dia barulah dia orang akan bagi masuk untuk menduduki peperiksaan. Tengoklah, menduduki peperiksaan, dah habis menduduki peperiksaan, apabila diumumkan tarikh semak keputusan, maksud pelajar akan semak keputusan peperiksaan dia apabila keputusan peperiksaan diumumkan. Okay, dekat situ lah dia tengok status dia, adakah dia lulus ataupun dia gagal. Kalau dia lulus, maknanya dia boleh menyambung ke semester yang akan datang. Kalau dia gagal, kalau dia dapat status D1, memang dia tak layak untuk memohon. Tapi ada pelajar yang dia dah semester 1, 2, 3, 4, tetapi dia gagal subjek yang sama sebanyak 3 kali, dia akan automatik akan mendapat CGPA dia kurang, so dia automatik akan dapat D3. Okey, D3 pula dia akan tengok, oh dia layak tak untuk buat RMP tadi, rayuan masuk semula. Okey, macam mana nak buat rayuan masuk semula? Tengok balik dalam peraturan akademik, apakah syarat-syarat untuk buat rayuan masuk semula, dekat mana nak buat rayuan tu. Oh, kena buat dekat student portal. Ini barulah apabila anda kitaran akademik ni tamat sampai habis semua kursus yang telah di dalam pengajian, so barulah kita katakan pelajar telah tamat pengajian dan layak untuk convocation. Okey, program EDU 5.0 ni diadakan pada 15 hingga 16 hari bulan, Sabtu dan Ahad ini. So pelajar diminta mengikuti semua slot-slot yang telah dirancang di dalam jadual ini supaya pelajar mendapat, sebab maklumat yang dirancang ini adalah maklumat yang berbeza, yang mana maklumat-maklumat ini membantu pelajar mengetahui dengan lebih dekat bagaimana pelaksanaan PMP dijalankan di UiTM. Maklumat-maklumat ini pelajar boleh ikuti sebab kita akan buka rakaman ini untuk tempoh 2 minggu supaya pelajar boleh ulang dan ulang-ulang mendengar taklimat-taklimat yang disampaikan supaya lebih memahami dan memudahkan pelajar-pelajar mengikutinya. Okey, itulah sebab sikit tanggungjawab sebagai pelajar. Jadi kalau nak detail tu kita tengok dalam peraturan akademik lah. Okey, seperti yang saya ada maklum, program EDU 5.0 ini berjalan, diadakan pada hari Sabtu dan Ahad secara online. So ada tajuk-tajuk yang setiap slot tu adalah tajuk-tajuk yang penting yang pelajar memang wajib tahu. Jadi jangan skip lah slot-slot yang telah dirancangkan. Di samping itu juga saya mohon kepada semua pelajar supaya ikut rangkaian media yang disediakan, maklumat-maklumat yang disediakan oleh Bahagian Hal Ehwal Akademik di dalam FB Bahagian Hal Ehwal Akademik, Telegram, website. Dan sekiranya pelajar ada masalah ataupun apa-apa yang perlu email, boleh email kepada heapls@uitm.edu.my.
Komunikasi ini dan media ini adalah memudahkan pelajar berurusan dengan bahagian hal ehwal akademik. Sekian dan terima kasih. Saya doakan semoga anda semua mencapai kejayaan.